Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar akidah tahun 2 yang bertajuk Kenali Sifat-Sifat Allah. Okey, sebelum tu mari kita dengar dulu video ini. Okey, kita dah dengar video lagu sifat 20. Okey, mari kita tengok pula. Nombor 1. Sifat Allah yang pertama ialah wujud. Maksud dia ada. Sifat Allah yang kedua, kidam. Yang bermaksud sedia ada. Sifat Allah yang ketiga, baqa. Yang bermaksud kekal. Sifat Allah yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadisi. Yang bermaksud bersalahan dengan yang baharu. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, bermaksud berdiri dengan sendiri. Okey, kita tengok pula nombor 6. Wahdaniyah, esa. Qudrah bermaksud berkuasa. Iradah, berkehendak. Ilmun, mengetahui. Hayah, hidup. Okey, itu sifat Allah yang 1 hingga 10. Okey, kita tengok pula sifat Allah 11 hingga 20. Okey, yang ke-11. Sam'un, mendengar. Yang ke-12, basarun, melihat. Yang ke-13, kalamun, berkata-kata. Yang ke-14, kaunuhu qadiran, keadaannya berkuasa. Yang ke-15, kaunuhu maridan, keadaannya berkehendak. 16, kaunuhu aliman, keadaannya mengetahui. 17. Kaunuhu hayyan, keadaannya hidup. 18. Kaunuhu sami'an, keadaannya mendengar. 19. Kaunuhu basiron, keadaannya melihat. 20. Kaunuhu mutakalliman, keadaannya berkata-kata. Okey. Daripada sifat 20 Allah ni, kita boleh ingat dengan nyanyi lagu. Sama ada kita nak ikut lagu Alif Sofia tadi, ataupun ustaz dalam kepala otak ustaz ni ada satu lagu yang sentiasa bermain-main dalam minda ustaz. Sebab ustaz selalu dengar masa kecil, sampai sekarang ustaz masih ingat. Lagu dia, lagu sifat 20 yang dinyanyikan oleh Raihan. Lagu dia senang je. Allah wujud kidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Dah dengar sekali kan? Cuba kamu ikut sama-sama dengan ustaz. Allah wujud kidam baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pula bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah. Kalau kita beriman dengan sifat-sifat Allah, yang pertama, saya tidak merosakkan harta awam. Kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkuasa. Kita takkan rosakkan harta benda awam ni sebab kita tahu Allah tu maha berkuasa. Kalau kita rosakkan harta benda awam, kalau Allah kata Allah nak rosakkan kita, pasti Allah akan rosakkan kita. Okey, yang kedua kita tengok. Saya sentiasa reda dengan
setiap ketentuan Allah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha berkehendak. Allah nak lahirkan kita sebagai perempuan. So, kita kena redolah kita ni sebagai perempuan. Macam Allah lahirkan ustaz sebagai lelaki. So, ustaz redo, ustaz ni lelaki. Tak adalah ustaz nak tukar ustaz jadi perempuan. Tak. Macam Allah, Allah jadikan kita ni duduk dekat Malaysia. So, kita kena redolah kita ni sebagai orang yang duduk di Malaysia. Sebab itu adalah ketentuan Allah. Kalau Allah kata, okey, kamu ni duduk dekat, kamu dilahirkan di negara Afrika. So, kalau kamu dilahirkan Afrika tu, kita pun kena redo juga. Okey, kita tengok yang seterusnya. Saya tidak menipu ibu dan ayah kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha mengetahui. Kita yakin Allah tu maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Allah tu tahu apa yang kita buat. Tak kisahlah kita buat dekat sekolah ke, kita buat dekat rumah ke, apa kita buat dalam bilik ke. Semua Allah tahu. Allah tu maha mengetahui. So, kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita cuma buat apa yang mak ayah suruh. Kita buat apa yang Allah suruh. Dan kita jangan buat apa yang Allah larang. Itu sebab Allah tu, sifat-sifat Allah ni, kalau kita yakin insya-Allah kita akan jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Seterusnya, bukti keimanan. Kita tengok yang terakhir, bukti keimanan dia. Saya tidak akan melakukan kejahatan walaupun ketika bersendirian. Kerana saya meyakini bahawa Allah bersifat maha melihat. Yang ni lah Ustaz ada cerita tadi. Kita, walaupun kita duduk sorang-sorang dalam bilik, walaupun kita sorang-sorang dekat kedai, kita sorang-sorang dekat mana, kita tak buat perkara-perkara yang jahat. Contoh perkara yang jahat, mencuri ke, merosakkan ke, menipu ke, kita tak buat. Sebab kita tahu bahawa Allah tu maha melihat, maha mendengar. Kalau maha melihat tadi, apa sifat Allah maha melihat tadi? Siapa nak jawab? Maha melihat tadi apa? Maha melihat tadi basar. Maha mendengar apa? Sama. So, rumusan. Kita tengok rumusan pelajaran kita. Beriman dengan sifat Allah menjadikan kita orang yang berdisiplin dan berakhlak mulia. Dapatlah sekarang ni kamu dekat rumah. Ustaz pun dekat rumah. Kita sama-sama. Allah pun tahu apa kita buat. Okey. Seterusnya, kamu buka buku aktiviti muka surat 55. Okey, kamu buat muka surat 55 ni. Yang pertama ni, sebut dan suaikan. Kalau kamu tak tahu jawapan dia, kamu boleh rujuk dengan buku teks muka surat 56 hingga muka surat 57. Seterusnya, okey, tengok muka surat 56. Kamu buat warnakan sifat-sifat Allah. Ini kamu kena tengok hati-hati. Ada yang sifat Allah, ada yang bukan sifat Allah. Maka kamu warnakan sahaja muka surat sifat-sifat Allah dengan apa warna yang kamu suka sekalipun. Okey. Seterusnya, kamu tengok muka surat 57. Okey. Dia kata kat sini, tuliskan betul atau salah. Okey, kamu tengok nombor 1, mukhalafatu lil hawadis, bermaksud Allah sama dengan makhluk. Betul atau salah? Nombor 2, Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Nombor 3, Allah berkuasa ke atas semua makhluk. Yang keempat, manusia akan kekal, begitu juga Allah Ta'ala. Yang kelima, pendengaran Allah tidak terbatas. Kamu jawab betul atau salah. Manakala muka surat 58, kamu hanya padankan dengan situasi yang betul. Bukti keimanan terhadap sifat-sifat Allah yang Ustaz cerita tadi. Itu saja. Tertinggal pula satu lagi muka surat, iaitu muka surat 59. 59 ni kamu susun perkataan menjadi ayat. Dan muka surat yang terakhir, muka surat 60, sesuaikan dengan tindakan yang betul. Nombor 3 sahaja untuk kamu jawab. Kalau kamu tak tahu, kamu boleh tanya dengan ibu bapa ataupun boleh terus tanya dengan ustaz. Sekian saja.